Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syatira binti Umar Lutfi bersama rakan saya Ahmad Muaz dan Nur Soleha akan membentangkan tentang tugasan 2 bagi tugasan Fiqh Kekeluargaan Islam iaitu FKIK 3013 dalam tajuk pembubaran perkahwinan yang memfokuskan kepada fasakh. Berikut merupakan kandungan yang akan kami kongsikan tentang fasakh. Pertama ialah pengenalan, seterusnya jenis pembubaran perkahwinan, kes pembubaran perkahwinan di Malaysia, dan kami akan masuk kepada fasakh, sebab-sebab yang membolehkan fasakh, langkah dan proses, kebaikan terhadap pensyariatan Islam, kesimpulan serta rujukan. Beberapa jenis pembubaran perkahwinan dalam Islam. Pertama ialah talak, li'an, nusyuz, sulh, khulu' dan fasakh. Oleh itu, pada hari ini kami akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang fasakh. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu fasakh. Ibnu Mas'ud dalam kitab Lisan Al-Arab menyatakan bahawa fasakh bermaksud batal iaitu naqada atau bubar iaitu faraqa. Apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, ia membawa maksud membatal atau membubar pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalang kekalnya perkahwinan tersebut. Terusnya, fasakh ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui kuasa hakim di atas sebab-sebab yang diharuskan oleh hukum syarak. Pembubaran melalui dikri mahkamah ini juga dikenali sebagai tafriq dalam bahasa Arab. Fasakh hanya boleh dilaksanakan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti hakim mahkamah syariah apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang diperuntukkan oleh Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 iaitu mengenai perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh. Seksyen 53 EUUKIS 2003 juga menjelaskan tentang alasan-alasan yang membolehkan sesuatu pembubaran perkahwinan melalui fasakh ini dibuat. Kalau kita nak sembang soal rumah tangga, macam-macam ada. Dari yang semanis madu sampailah yang sepahit empedu. Kisah-kisah perceraian bukan lagi asing dalam masyarakat kita. Bahkan menjadi perbualan panas ketika membawang. Betul ke kalau suami tak mahu melepaskan isterinya, status isteri tergantung tak bertali sehingga suami menceraikan isteri tersebut? Apa pilihan yang ada pada isteri untuk bercerai? Untuk pengetahuan anda, persetujuan suami tidak mutlak dalam perceraian. Islam dan undang-undang syariah di Malaysia memberikan hak kepada suami juga isteri untuk bercerai. Bagi wanita yang teraniaya, tak perlu menunggu kesediaan suami untuk bercerai. Malah, jika suami tidak hadir ke mahkamah sekalipun, penceraian masih boleh dibubarkan dan disabitkan melalui mahkamah syariah. Sebagai contoh, Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memberikan hak kepada isteri untuk memfailkan fasakh. Manakala, Seksyen 50 Akta yang sama pula membenarkan isteri memfailkan perceraian melalui taklik atau janji semasa nikah. Apakah itu fasakh? Apa beza fasakh dan taklik? Macam mana mahkamah boleh mensabitkan kes tanpa kehadiran suami? Pastinya ini adalah soalan-soalan yang sering ditanyakan. Untuk pengetahuan semua, fasakh adalah satu bentuk penceraian yang boleh difailkan isteri atau suami. Disebabkan suami boleh melafazkan talak, maka fasakh sangatlah terkenal di kalangan wanita. Ini kerana sebab-sebab yang dibenarkan fasakh adalah pelbagai. Dan jika boleh, isu berkaitan fasakh ini dibuktikan si isteri. Malah, kehadiran suami juga tidak perlu dengan syarat
penyampaian tindakan fasa kepada suami sempurna berdasarkan Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah. Apa pula kes atau alasan-alasan bagi fasa? Ada pelbagai alasan bagi fasa. Misalnya, isteri tak diberikan nafkah lebih 3 bulan berturut-turut. Atau suami hilang tanpa khabar lebih setahun. Atau suami masuk penjara 3 tahun atau lebih. Atau tiada nafkah batin dalam tempoh setahun tanpa sebab yang patut, atau berlalu 4 bulan suami sengaja tidak memberikan nafkah batin, atau mati pucuk, atau suami mengidap sakit mental dalam tempoh 2 tahun, atau mengidap kusta atau vitiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang boleh berjangkit, atau suami lazim menyakiti mental dan fizikal isteri, atau suami berkawan dengan perempuan jahat atau berperangai keji pada pandangan syarak, atau memaksa isteri hidup secara lucah, atau melupuskan harta isteri secara salah, atau menghalang isteri menunaikan amalan agama, atau isteri tidak memberikan keizinan akan pernikahannya, atau keizinan itu tidak sah kerana dipaksa, atau kesilapan, atau tak sempurna akal, atau kecelaruan mental, atau apa-apa yang tidak dibenarkan syarak. Dan jangan terperanjat, isteri yang dimadukan tetapi tidak mendapat layanan adil juga boleh menuntut fasa. Sebaiknya, sebelum memfailkan tuntutan fasa, dapatkanlah nasihat guaman di mana-mana agensi, sama ada badan kerajaan atau swasta, agar kes boleh berjalan dengan baik. Bincangkan berkenaan dengan jangkaan tempoh selesai kes dengan pengetahuan jitu berkenaan dengan prosiding kes. Isteri boleh memfailkan tuntutan fasa di mahkamah syariah terdekat tempat beliau bermaustatin. Jika suami pula, alamat suami tidak diketahui secara pasti, boleh letakkan alamat terakhir yang diketahui oleh isteri. Ingat, semua keterangan dalam tuntutan mestilah benar dan tepat. Berkenaan isu saksi pula, wajib membuktikan isu fasa yang didakwa dengan mengadakan saksi-saksi, 2 saksi lelaki atau 1 lelaki, 2 perempuan, berserta bukti dokumentasi seperti laporan perbuatan. Saksi pakar juga boleh dipanggil sekiranya perlu. Jangan takut untuk tampil mendapatkan hak dan keadilan buat diri dan keluarga. Di samping usaha, perbanyakkan doa dan aktiviti rohani. Bergaullah dengan orang-orang yang positif, dengan persekitaran yang baik yang membantu bagi memotivasikan diri anda. Sekian sahaja daripada kami. Subscribe dan share video ini. Seterusnya, mari kita lihat beberapa kajian-kajian literatur yang telah dibuat oleh beberapa pengkaji. Okey, menurut Nur Juwairiyah pada tahun 2019, menyatakan bahawa hak melafazkan talak biasanya dikaitkan dengan pihak suami. Namun bagi mempertahankan hak wanita, fasakh juga dibenarkan atas sebab-sebab yang tertentu. Menurut Zaidi Zakaria pada tahun 2018, jalan terakhir yang terpaksa dipilih oleh seorang isteri yang tidak lagi dapat meneruskan kehidupan bersama dengan suaminya atas sebab-sebab tertentu. Menurut Muhammad Zaidi, tahun 2018 pula menyatakan bahawa fasakh adalah satu bentuk pembubaran perkahwinan atas kuasa hakim disebabkan oleh sesuatu perkara yang diberikan keharusan oleh hukum syarak. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, mari kita lihat kes-kes pembubaran perkahwinan di Malaysia. Berikut merupakan statistik yang kami peroleh daripada Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, iaitu menyatakan bahawa bilangan perceraian di Malaysia semakin meningkat daripada tahun 2017 dan 2021. Sebanyak 45,420 kes perceraian yang difailkan di seluruh negara tahun lalu, iaitu tahun 2021. Sebanyak 38,254 kes telah berjaya diselesaikan, manakala 7,166 atau 15.8% lagi masih tertangguh di Mahkamah Syariah. Berikut merupakan pernyataan yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar pada tahun 2022.
Antara sebab-sebab yang membolehkan berlakunya fasakh ialah suami atau isteri menghilangkan diri selama tempoh lebih daripada 1 tahun. Seterusnya, suami cuai atau tidak mengenakan peruntukan bagi nafkah isterinya selama tempoh 3 tahun. Sebab yang seterusnya, suami atau isteri tidak menunaikan nafkah batin selama tempoh 1 tahun tanpa sebab munasabah. Sebab yang seterusnya, perempuan yang telah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum ia mencapai umur baligh dan menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dengan syarat dia belum disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu. Sebab-sebab seterusnya yang membolehkan fasakh ialah suami atau isteri menganiaya pasangannya. Kemudian, suami atau isteri telah gila dalam tempoh 2 tahun atau sedang menghidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit, atau isteri yang tidak sempurna alat kelaminannya iaitu tumbuh daging atau tulang yang menutupi lubang faraj. Sebab yang seterusnya ialah suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih, dan akhir sekali ialah isteri masih belum disetubuhi kerana suami bersengaja enggan menyetubuhinya. Saya Ahmad Muaz bin Ahmad Sabri akan menyambung pembentangan pada slide yang ke-10. Okey, langkah dan proses fasakh. Yang pertama ialah suami ataupun isteri perlulah pergi ke kaunter mahkamah. Selepas tu selepas ke kaunter mahkamah, maka proses itu akan berjalan di mahkamah. Yang ketiga adalah persediaan sebelum pembicaraan. Yang keempat, pergi balik ke mahkamah. Dan yang kelima adalah menunggu keputusan mahkamah. Okey, last kita dapat lihat di kaunter mahkamah, suami atau isteri perlu menyerah borang permohonan penceraian yang telah dilengkapkan. Yang kedua ialah membayar iuran pendaftaran. Yang ketiga, mendaftar kes cerai di kaunter. Dan yang terakhir ialah terima tarikh dan masa hadir ke mahkamah, iaitu tidak melebihi 21 hari apabila kes didaftarkan. Jadi proses pertama ialah suami ataupun isteri itu sekiranya untuk memohon fasakh adalah perlulah ke kaunter mahkamah terlebih dahulu untuk mengisi barang permohonan dan seterusnya membuat iuran yang telah ditetapkan berdasarkan negeri masing-masing. Jadi apabila sudah siap pendaftaran itu, mahkamah akan memberikan tarikh dan waktu kepada suami ataupun isteri itu untuk datang balik ke mahkamah dengan dalam tempoh tidak melebihi 21 hari apabila kes itu telah didaftarkan. Seterusnya slide yang ke-13, di mahkamah, suami atau isteri, mahkamah menyerahkan surat saman kepada suami atau isteri tidak melebihi 14 hari kes didaftarkan. Suami dan isteri hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan, bawa sijil nikah atau rujuk, kad pengenalan, maklumkan pembelaan kepada hakim sekiranya tidak ada persetujuan mendapatkan tarikh perbicaraan kembali. Okay, jadi setelah mahkamah menyerahkan surat saman kepada suami atau isteri itu, maka suami isteri itu perlulah hadir pada tarikh yang telah ditetapkan oleh mahkamah dengan membawa sijil nikah ataupun rujuk ataupun kad pengenalan ataupun sebarang dokumen-dokumen pengenalan diri, dan seterusnya maklumkan pembelaan kepada hakim. Dan sekiranya tidak ada persetujuan antara kedua-dua pihak, maka tarikh perbicaraan seterusnya akan ditetapkan kembali oleh pihak mahkamah. Slide yang ke-14 adalah persediaan sebelum pembicaraan. Suami atau isteri perlulah melantik peguam, menyediakan dokumen pembicaraan tidak melebihi 1 bulan, iaitu penyata tuntutan, penyata pembelaan atau tuntutan balas jika ada, jawapan kepada tuntutan balas. Yang keempat adalah dokumen
atau eksibit berkaitan pembuktian kes seperti laporan polis, doktor dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor dipersetujui dan tidak dipersetujui. Okey, persediaan sebelum pembicaraan adalah suami atau isteri itu perlulah melantik seorang peguam dan juga menyediakan dokumen pembicaraan itu tidak melebihi tempoh 1 bulan, yang mana dokumen-dokumen penting seperti penyata tuntutan, penyata pembelaan atau tuntutan balas, jawapan kepada tuntutan balas itu sama ada bersetuju ataupun tidak. Yang keempat adalah bukti pembuktian kes seperti laporan polis. Sebagai contoh, jika ada kes-kes pukul ataupun penderaan, maka defendant tu bolehlah melaporkan kepada polis untuk mendapatkan dokumen kesalahan jika disabitkan kesalahan. Okay, seterusnya saya ke slide 15. Itu mahkamah. Suami atau isteri hadir bicara pada tarikh dan masa yang ditetapkan, memberi keterangan, mengemukakan saksi untuk menyokong keterangan, kemukakan dokumen sokongan, mengemukakan hujah bertulis, menerima keputusan daripada hakim. Tempoh pembicaraan adalah tidak melebihi 3 bulan. Perbicaraan boleh dijalankan meskipun salah seorang, iaitu suami atau isteri, tidak hadir. Jadi di mahkamah ini suami atau isteri itu perlulah hadir pada masa yang telah ditetapkan dengan memberikan keterangan yang selanjutnya. Juga perlulah menyediakan beberapa orang saksi bagi menyokong penyataan ataupun tuduhan tersebut, dan kemukakan beberapa dokumen sokongan seperti seperti laporan polis, laporan doktor dan sebagainya, dan juga mengemukakan hujah secara bertulis kepada hakim. Lepas tu menerima keputusan daripada hakim. Seterusnya adalah slide ke-16, bahagian E, keputusan mahkamah. Sekiranya tuntutan fasah disabitkan, pihak mahkamah akan mengeluarkan perintah penceraian. Suami dan isteri akan menerima rekod penceraian. Pihak suami dan isteri perlu segera membawa rekod tersebut ke Jabatan Agama Islam untuk didaftarkan penceraian. Bahagian F, Jabatan Agama Islam. Suami dan isteri menyerahkan rekod cerai dan dokumen asal sijil nikah. Membayar iuran daftar cerai mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri masing-masing, dan mendaftarkan cerai dan mengeluarkan sijil cerai tersebut. Jadi kita boleh tengok di bahagian E, keputusan. Sekiranya tuntutan fasah itu disabitkan, maka pihak mahkamah akan mengeluarkan perintah terhadap pesalah dan juga defendant terhadap penceraian tersebut. Suami dan isteri akan menerima rekod penceraian yang akan disediakan oleh mahkamah. Jadi pihak suami dan isteri itu perlu segera membawa rekod tersebut ke Jabatan Agama Islam untuk didaftarkan penceraian tersebut, bagi mengelakkan sebarang masalah yang tidak diingini berlaku. Seterusnya adalah Jabatan Agama Islam. Suami dan isteri menyerahkan rekod cerai dan dokumen asal sijil nikah. Jadi suami isteri ini perlu menyediakan kedua-dua dokumen, iaitu dokumen asal nikah dan juga rekod cerai yang telah diberi oleh pihak mahkamah, dan menyelesaikan iuran yang telah ditetapkan oleh setiap negeri mengikut kadar kemampuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir adalah mendaftarkan cerai dan mengeluarkan sijil cerai. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu pertama dalam bab fasakh. Jadi ini adalah artikel yang salah satu artikel yang kami jumpa berkenaan dengan isu fasakh, iaitu permohonan fasakh perkahwinan kerana penyalahgunaan dadah menurut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi dalam artikel ni ia menjelaskan ataupun ia membincangkan berkenaan dengan
permohonan terhadap tuntutan fasah bagi suami yang ketagih dengan dadah. Alasan tuntutan ialah muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi ahli ehwal agama Malaysia yang ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 telah membincangkan tuntutan fasah nikah isteri kerana suami mengidap penyakit AIDS atau penagih dadah. Muzakarah telah meluluskan fatwa tuntutan fasah nikah isteri kerana suami mengidap penyakit AIDS dan penagih dadah dengan perakuan dari pakar perubatan yang adil. Jadi sebelum defendant tu memohon fasah itu, mereka perlulah menyertai dokumen-dokumen penting seperti laporan doktor sekiranya seseorang suami itu mempunyai penyakit AIDS ataupun penagih dadah, supaya ia dapat menyokong lagi tuntutan tersebut. Seterusnya, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada Januari 1970 telah membincangkan mengenai fasah nikah kerana penyakit AIDS dan dadah. Mesyuarat juga memutuskan bahawa adalah diharuskan isteri menuntut fasah terhadap suami yang mengidap penyakit AIDS atau penagih dadah. Ini kerana penyakit AIDS dan penagih dadah akan memberi mudarat yang besar kepada kehidupan isteri. Jadi berdasarkan fatwa negeri Kedah, ia juga telah mengharuskan seorang isteri itu untuk menuntut fasah terhadap dirinya kepada suami kerana sekiranya seseorang suami itu mengidap penyakit AIDS ataupun penagih dadah, ia boleh memberi kemudaratan terhadap seseorang isteri itu sendiri. Jadi bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini ataupun bagi mengelakkan sebarang kemudaratan berlaku kepada isteri, maka si isteri bolehlah menuntut fasah ini. Seterusnya kita tengok berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan. Jadi berdasarkan hadis ini, maka terlahirlah fatwa bahawa seorang isteri itu boleh menuntut fasah sekiranya seseorang suami mendatangkan kemudaratan kepada si isteri. Seterusnya kita tengok prosedur fasah berdasarkan artikel yang telah kita lampirkan pada slide yang ke-17. Tuntutan fasah bermula dengan memfailkan kes di mahkamah. Mahkamah kemudiannya akan memanggil kedua-dua belah pihak untuk perbicaraan. Setelah mahkamah berpuas hati dengan alasan-alasan dan keterangan yang diberikan, barulah mahkamah mengeluarkan surat perintah fasah atau pembubaran perkahwinan dan diserahkan kepada pasangan untuk tujuan pendaftaran di unit nikah cerai dan rujuk, dan seperti biasa juga dikenakan bayaran pendaftaran. Jadi sekiranya disabitkan kesalahan, maka sesebuah rayuan fasah itu akan diluluskan oleh Mahkamah Syariah. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada Nur Solihah. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan isu fasah yang kedua, di mana kes ni berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Pontian, Johor. Jadi untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam berkaitan dengan kes ni, boleh tekan klik untuk rujuk. Okey, kes fasah ni berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Pontian, Johor. Jadi ini adalah kes tentang permohonan plaintiff untuk perceraian secara fasah antara plaintiff iaitu si isteri dan defendant iaitu suaminya. Jadi plaintiff ni dia telah bernikah pada 11 November 2016. Jadi selepas bernikah, plaintiff dan defendant
tinggal di rumah ibu dan bapa plaintiff. Maksudnya selepas mereka kahwin, mereka tinggal di rumah ibu dan ayah si isteri. Jadi hasil pernikahan kedua-dua plaintiff dan defendant ni, mereka tak dikurniakan zuriat. Jadi plaintiff ni dia mendakwa bahawa defendant ni dia telah memperdaya diri plaintiff tu sendiri dan juga keluarga si plaintiff ni, di mana defendant ni, si suami ni, dia memperkenalkan dirinya sebagai daripada keluarga kerabat diraja, dan dia telah berjanji dan berhasrat untuk melangsungkan perkahwinan di tempat yang mewah dan berjanji akan menyediakan wang hantaran sebanyak 20,000. Namun plaintiff dia telah gagal untuk melunaskan hutang tersebut atas alasan ibunya belum menyediakan belum memasukkan duit itu. Jadi plaintiff ni dia juga mendakwa bahawa defendant turut memperdaya ibu plaintiff sehingga terpaksa menggadaikan seutas rantai bagi tujuan upacara pembatalan air sembahyang. Namun akhirnya defendant sekali lagi dia gagal melunaskan hutang sebagaimana yang telah dijanjikan. Maksud di sini si defendant ni dia telah berjanji untuk memberi wang hantaran, namun dia telah berhutang lah maksudnya, dan hutang tu sehingga mengganggu kepada keluarga si isteri ni. Jadi defendant ni dia juga telah meninggalkan si plaintiff, si isteri, selama 4 bulan tanpa sebarang nafkah sama ada zahir dan batin. Jadi plaintiff ni, si isteri, dia telah melakukan tuntutan fasah di mahkamah rendah disebabkan beberapa sebab lah. Antaranya defendant dia telah cuai dan tidak memperuntukkan nafkah melebihi 3 bulan. Maksudnya selama si defendant ni meninggalkan si plaintiff, dia tidak memberi sebarang nafkah sama ada zahir dan batin. Lepas tu yang kedua, di mana defendant ni dia telah lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan si plaintiff ni menderita disebabkan kelakuan aniaya dari segi mental. Sebenarnya defendant ni dia telah melakukan hutang, namun melibatkan si isteri, dan si suami ni dia tak membayar hutang tu, sehingga si isteri ni perlu membayar hutang si suami, sehingga menyebabkan ianya memberi gangguan kepada mental si isteri lah. Sebab yang ketiga, di mana sikap dan tindakan aniaya defendant telah memberikan tekanan emosi yang kuat terhadap plaintiff. Macam mana seorang isteri dia menuntut cerai bila ditinggalkan suami tanpa khabar berita? Semalam seorang dah tanya di apa benda ni, KLIA semalam, Sepang. Jadi orang puan kena ingat, cerai hanya ada pada lelaki. Nampak? Suami saja ada cerai. Perempuan tak boleh cerai. Sebab apa perempuan tak boleh cerai? Kerana perempuan tidak sabar. Orang laki-laki kuat sabar. Faham? 5 tahun berumah tangga, boleh tak kita kata 5 kali berbaloi? Boleh tak? Tak siapa? Lebih. Ada orang yang 3 hari sekali baloi, betul tak? Ada orang sehari 3 kali. Nampak? Berbaloi. Tetapi cerai tak? Dah 8 tahun dah baloi. Kata baloi acak ke? Allah, bini saya ustaz, 3 hari baik tu kira spesial. Tak ada 3 hari, 2 hari memang cari pasal. Rupanya lumrah. Nampak tak?
maka suami cerah tak? Tak. Itu kesabaran orang laki-laki. Nak kuat sabar. Kalau orang puang dah boleh cerah, tengok sehari 3 kali kena. Faham tak? Kita lambat beli nasi, cerah. Aku cerah. Lambat beli nasi. Mitok pitih lambat beri, aku cerah. Nampak tak? Nak, tu orang puang dia tak ada sabar. Nak, lepas mayang Isya tu imam tegur Tok Bila. Guana Tok Bila nampak sedih, bang pun lagu slow tadi. Allah, tak ada arah lah Tok Imam, kena cerah pula hari ni. Tok Imam tanya balik, berapa kali dah? Ni kali ke 900 rasa. Tu orang puan dia tak ada sabar. Jadi Allah tak beri kepada orang puan, dia beri pada orang lelaki. Nampak? Melainkan dalam kitab-kitab talak itu diberi oleh suami kepada perempuan, baru dia ada. Suami dia kata, aku beri kepadamu izin mentolak aku. Faham? Maka kalau dia kata gitu, isteri pun jawab, aku talak kamu, maka jatuh satu talak. Faham? Lain pada itu tak boleh. Maka bagi masalah perempuan nak cerah suami boleh, tetapi mesti daripada lelaki. Mana? Yang pertama suami dia sendiri. Abang ceraikanlah saya tak suka dah abang semayang dah, minum arak, berjudi. Nak, saya nak kahwin dengan orang lain pula, saya tak suka. Maka kalau suami dia cerah. Suami tak mau cerah, dia boleh jadi minta cerah juga daripada lelaki. Mana? Qadi. Betul tak? Report pada qadi akan siasat, puas hati, qadi akan jatuhkan talak dengan cara fasakh nikah. Faham? Jadi jangan susah hati. Perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami tanpa khabar berita, dia zalimi oleh suami, tak beri nafkah, pergi pejabat qadi. Tak usah bimbang. Nampak? Kumbang bukan seekor. Jangan bimbang, kalau aku cerah dengan laki aku, kalau aku pasah mungkin tak ada dah orang nak aku. Jangan main buah tu. Nak, tiap-tiap yang jatuh mesti ada orang pungut. Kita tua dah berapa umur? 48 dah. 48 dah tua. Kalau getah toreh, ngecik lagi susu. Faham tak? Tu 48 dah. Kalau kita 60 tok lelaki jahat, 65 ada dak orang nak kita, kan kita cerah tak ada orang nak dah, kita 65 dah. 65 tak kata mak repik tak boleh dah. Tapi tengok di Tok Bila siap kamu. Faham tak? Ayang tak patut itik sudu. Faham? Jangan bimbang. Yakin dengan Allah. Nak buat sesuatu, yakin dengan Allah. Suami jahat, lapor pejabat qadi siasat, puas hati, dia tanya balik, kami puas hati dah guana nak batal nikah? Nak, maka difasahkan di mahkamah syariat. Faham? Fasakh juga mempunyai implikasi terhadap sebuah institut perkahwinan, di mana yang pertama, implikasi fasakh yang pertama ialah suami isteri tu tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Okey, antara contohlah talak dengan fasakh. Talak ni si suami dah boleh merujuk semula dengan isteri, namun bila berlakunya fasakh tidak boleh rujuk. Maksudnya mereka bergantung kepada implikasi yang kedua, di mana mereka perlu berkahwin baru, berkahwin semula, akad nikah semula dan juga mahar yang baru. Sekiranya si suami isteri mereka ingin kembali, maksudnya kalau fasakh ni mereka kena kahwin semula lah, tak boleh rujuk. Okey. Implikasi yang ketiga, di mana talak suami tidak boleh berlaku ketika isteri dalam iddah fasakh. Okey, apabila dah berlakunya fasakh dan isteri tu dalam tempoh iddah, maka tidak akan berlakulah talak suami terhadap isteri, sebab fasakh tu dah telah berlaku. Okay, yang keempat, di mana fasakh dia tidak mengurangi jumlah talak, di mana sebagai contohlah macam sebuah perkahwinan ni, isteri dan suami mereka telah berlaku talak selama 2 kali, iaitu kahwin cerai rujuk. Jadi kalau perempuan tu tiba-tiba dia nak minta fasakh, jadi fasakh tu dia tak dikira sebagai talak yang ketiga. Jadi kalau berlakunya fasakh tu, maksudnya talak tu masih jadi jatuh talak kedua. Okey.
implikasi yang kelima di mana isteri ni dia tidak berhak untuk mendapat mut'ah jika dia yang memohon fasakh. Maksudnya kalau si isteri itu sendiri yang memohon fasakh di mahkamah, maka si isteri tu dia tak layak untuk mendapatkan mut'ah tu. Maksudnya mut'ah tu kan sagu hati yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri sebagai penghargaan kepada bekas isteri tu selama dia menjadi isteri. Okey, implikasi yang terakhir di mana isteri ni dia tidak berhak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal. Okey, bila berlakunya fasa tu, isteri tu dia takkan dapat nafkah kecuali tempat tinggal. Sebabnya bila berlakunya fasa ni, si suami dan isteri mereka perlu pisah tempat tidur. Mereka dah tak boleh tinggal sekali. Namun nafkah terhadap anak-anak masih lagi diteruskan. Si ayah ni perlu bagi nafkah kepada anak-anak. Seterusnya kita masuk pula kepada bahagian menukar kes fasakh kepada penceraian biasa, di mana kita perlu mengikut beberapa prosedur. Antaranya, hakim dia akan bertanya kepada pihak suami sama ada dah berlakunya perbincangan antara pihak isteri dan suami berkaitan tuntutan fasakh tersebut. Okay, bila dah berlakunya perbincangan, hakim juga dia akan menanyakan kepada suami adakah suami akan menzahirkan persetujuan tuntutan tersebut. Sekiranya suami dia bersetuju untuk bercerai, maka mahkamah dia akan menukarkan kes tuntutan fasakh tu kepada kes perceraian biasa. Dan lafaz cerai boleh dilakukan semasa hari perbicaraan itu, juga dengan syarat bahawa isteri dalam keadaan yang suci, iaitu bebas daripada haid. Okay, kita masuk pula kepada sesi soal jawab, di mana soalan ni kami ambil daripada mufti wilayah. Okay, soalannya, sekiranya seorang isteri yang telah ditalak dan dirujuk 2 kali ingin meminta fasakh, apakah fasakh tersebut termasuk dalam talak yang ketiga? Okey, fasakh yang dibuat oleh si isteri tu bukanlah dikategorikan sebagai talak yang ketiga, di mana fasakh ni dia merupakan pembubaran perkahwinan melalui kuasa yang diberikan kepada hakim. Walaupun hak untuk memohon fasakh terpakai kepada dua-dua pihak, iaitu suami dan isteri, namun secara amalannya hak fasakh ni dia diberikan kepada isteri, memandangkan si suami ni dia mempunyai hak untuk melafazkan talak kan. Jadi perceraian secara fasakh ni boleh berlaku bila hakim ni dia memutuskan untuk memfasahkan perkahwinan tersebut dengan alasan yang memudaratkan pihak-pihak dalam perkahwinan tersebut, terutamanya isteri dan anak-anak lah. Jadi begitu juga fasakh ni dia merupakan cerai yang berada di bawah talak ba'is sukhra, di mana selepas fasakh mereka tak boleh rujuk semula, dengan syarat perlu melakukan perkahwinan baru, akad baru, mahar baru sekiranya mereka ingin bersama semula. Namun melalui kes ini, 2 talak yang telah dibuat oleh suami dia tak akan gugur walaupun telah menjalankan akad dan pernikahan yang baru. Okey, kita masuk pula soalan yang kedua dari mufti wilayah juga, di mana soalannya, suami saya mula mengambil dadah. Dia seorang yang mempunyai kewangan stabil, perwatakan masih baik seperti biasa, namun saya bimbang keadaannya akan berubah. Bolehkah saya menuntut fasakh? Okey, daripada soalan ini, fasakh ni adalah jalan keluar dari pernikahan apabila terdapat aib-aib yang telah ditentukan syarak dan ia memberi kesan kepada tujuan pernikahan itu. Antaranya ialah aib-aib yang menyebabkan terhalangnya untuk istisma' atau berseronok di antara suami dan isteri. Jadi secara asasnya para fuqaha dia telah menaraikan beberapa aib yang dibolehkan untuk membawa kepada tuntutan fasakh. Antaranya
Aib-aib dalam pernikahan itu ada 7, iaitu gila, kusta, sopak, faraj tersumbat dengan daging, faraj terhalang dengan tulang, zakar tidak boleh membesar, dan hasyafah terpotong. Namun begitu, fasah ni hanyalah boleh dituntut sekiranya semua aib yang disebutkan di atas diketahui selepas perkahwinan. Jadi penagihan dadah ni dia telah dianggap sebagai satu penyakit yang perlu dirawat. Di mana ini sebagaimana yang dinyatakan dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan. Apabila suami itu ditimpa penyakit, terutamanya penyakit yang akan turut memberi kesan kepada isteri, seperti yang telah disebutkan, maka penagihan dadah ni dia sesuai diangkat seiring dengan aib-aib yang boleh membawa kepada tuntutan fasah tadi. Jadi penagihan dadah ni tentunya akan memberi kesan mudarat yang cukup besar kepada individu itu sendiri, terutamanya kepada isteri dan anak. Maka syarak tidak akan sekali membiarkan sesiapa pun yang terhubung dalam kemudaratan, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la darar wala dirar. Maksudnya tidak boleh memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain, dalam riwayat Malik. Selain itu, mereka yang terlibat dengan penagihan dadah ni ternyata dia telah melanggar syariat Islam yang mengharamkan penyalahgunaan yang boleh merosakkan diri. Jadi berdasarkan pada hujah ni, saya menyatakan bahawa wanita berhak untuk menuntut pembubaran perkahwinan apabila si suami ni dia merupakan penagih dadah ataupun perokok tega. Namun begitu, hak menuntut pembubaran ni dia adalah salah satu pilihan yang dibolehkan. Sekiranya pihak isteri tu dia berteguh untuk meneruskan perkahwinan, maka dia tidak menjadi kesalahan. Namun mereka perlulah berusaha untuk mendapatkan rawatan pemilihan agar berhenti daripada penagihan dadah tersebut. Seterusnya, kita lihat pula isu fasah yang kedua. Berikut merupakan artikel rujukan, iaitu dalam Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pahang, Darul Makmur di Kuantan. Kes fasah ini berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan, Pahang. Kes ini merupakan tuntutan fasah plaintiff, iaitu perempuan, telah bernikah dengan defendant dan telah dikurniakan 5 orang anak. Di atas alasan-alasan yang dikemukakan, plaintiff telah memfailkan tuntutan fasah di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan di atas alasan nafkah yang tidak mencukupi dan defendant telah mengasari tubuh plaintiff. Berikut merupakan beberapa sebab tuntutan fasah, iaitu pertama, nafkah yang tidak mencukupi, mengasari tubuh plaintiff, dan defendant tidak membayar hutang dari plaintiff. Maka keputusan kes yang ketiga ini ialah pertama, plaintiff tidak berjaya mengemukakan dokumen-dokumen penting. Kemudian, plaintiff hanya membawa 2 orang saksi ke mahkamah. Kemudian, saksi yang dibawa mempunyai talian keluarga dengan plaintiff. Dan akhir sekali, mahkamah perintah dan hukum bahawa tuntutan fasah plaintiff adalah ditolak. Kesimpulan daripada pembentangan ini, di mana pensyariatan fasah ni di dalam Islam adalah bertujuan untuk mengimbangi hak wanita sebagai kaum yang lemah dan seringkali menjadi mangsa kepada lelaki yang mengambil kesempatan di atas kelemahan tersebut. Namun begitu, pihak isteri tidak boleh menyalahgunakan tuntutan fasah ini untuk membebaskan diri dari tanggungjawab dalam perkahwinan apabila tanggungjawab tersebut telah ditunaikan oleh suami dengan sewajarnya. Manakala suami pula dia tidak boleh menyalahgunakan ikatan perkahwinan dengan melayani isteri secara melampaui batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, pemeliharaan hak ke atas isteri dari hukum syarak hendaklah ditadbir dengan baik oleh pihak yang berwajib agar para isteri ni tidak mengalami kesukaran tambahan apabila
terpaksa melalui pelbagai kerana yang bersifat teknikal dan prosedur sewaktu mengemukakan tuntutan fasakh di Mahkamah Syariah. Ini antara rujukan yang kami gunakan semasa menyelesaikan tugasan ini. Sampai di sini sahaja pembentangan kami berkaitan dengan fasakh. Sekian, terima kasih.